Okey, kita pergi kepada cerita pemilihan bersatu pula. Okey, baru-baru ni bahkan datang ni tak lama lagi akan ada pemilihan bersatu. So Hilman sekarang ni duk sibuk lah pergi melobi untuk jadi ketua pemuda. Azmin tak bertanding. Dia tak bertanding naib, dia bertanding ketua bahagian saja. Itu pun kalau dia bertandingkan lah. Lepas itu janji Muhyiddin Yassin adalah dia akan dilantik sebagai Setiausaha Agong. Tetapi macam saya kata, adakah benar dia akan jadi Setiausaha Agong, tuan-tuan? Sebab sekarang ini di dalam bersatu, Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan satu arahan kuku besi. Arahan kuku besi Muhyiddin Yassin adalah Presiden, timbalan Presiden tidak boleh dipertandingkan, tidak akan dipertandingkan. Okey, tak boleh dipertandingkan, tak ada masalah. 3 naib itu dia yang tentukan. Nah, untuk ahli tak nak bertanding Presiden, timbalan Presiden, itu terpulang kepada ahli. Tetapi bila 3 naib itu ditentukan, Presiden menentukan 3 naib itu yang jadi masalah. So, di dalam bersatu, dia kata, kita dah tetapkan 3 orang untuk pegang jawatan naib presiden. Kenapa tiba-tiba ada orang hantar borang untuk nak bertanding juga naib? So, daripada 3 ni jadi 6. Sekarang ni bertanding, di mana kerusi itu hanya untuk 3 orang. Kerusi hanya untuk 3 orang. Muhyiddin kecewa, ahli MPT tak ikut petua pemilihan, kata Wan Faizal. Seorang pemimpin bersatu mendakwa Muhyiddin Yassin amat sedih dan kecewa kerana beberapa ahli majlis tertinggi tidak menuruti petua presiden yang cuba menjejaskan pelan kompromi yang dipersetujui sebelum ini. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal mempersoalkan mengapa mereka berbuat demikian walaupun bersetuju dengan rancangan itu, menyifatkan ia tidak bertanggungjawab. Ini tindakan tidak bertanggungjawab kerana keputusan telah dibuat secara kolektif. Bagi yang mencabar jawatan naib presiden tetapi tidak berada dalam pimpinan, saya rasa boleh terima. Tetapi mereka, ahli MPT yang menawarkan diri sebagai calon naib presiden yang telah pun bersetuju untuk menyerahkan mandat ini kepada presiden, mereka juga yang bertanding. Jika berlaku pertandingan sebegini, ia menimbulkan tanda tanya. Apakah mandat presiden ini sebenarnya tidak perlu dituruti, katanya. Bersatu dijadualkan dan mengadakan pemilihan partinya bulan depan. Bagaimanapun pada 13 Julai, pemimpin tertinggi Bersatu membuat perjanjian mengenai barisan 5 teratasnya yang seterusnya memastikan perpaduan menjelang pemilihan parti. Berdasarkan cadangan, Setiausaha Agong Bersatu, Hamzah akan naik jadi timbalan, yang kini dipegang oleh Ahmad Faizal. Faizal menawarkan diri untuk mengisi naib. Okey. 2 penyandang naib lain ialah Razi Jidin dan juga Ronald Kendi. Okey. Azmin Ali akan jadi Setiausaha Agong Parti. Okey. Setelah pencalonan dimuktamadkan minggu lalu, Muhyiddin dan Hamzah tak ada pertandingan, tak ada orang masuk pertanding presiden dan timbalan. Okey, tak ada masalah. Namun 3 yang dicadangkan dalam peran kompromi untuk naib tiba-tiba direbut oleh timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah, Ketua Penerangan Razali Idris dan juga Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Apa ni? 3 orang ni kan dah setuju supaya tak masuk bertanding, tiba-tiba nak bertanding juga penjawatan naib. Awal hari ini Utusan Malaysia melaporkan Faizal mengakui wujudnya fahaman berpuak-puak dalam parti itu kerana segelintir ahli seolah-olah menyelaraskan diri dengan pimpinan tertentu untuk melindungi survival politik mereka sendiri. Wan Faizal berkata setiap semasa telah meletakkan Muhyiddin dalam keadaan yang sukar, memberi gambaran buruk terhadap imej Bersatu dan bekas Perdana Menteri itu. Ahli Parlimen Macam itu berkata Angkatan Ahli Majlis Tertinggi bersaing untuk jawatan naib masih boleh menarik balik pencalonan mereka sebelum pemilihan parti pada 2 November. Dia nak suruh tarik guys, dia nak suruh tarik guys. Itulah hakikat sebuah parti. Siapa puak-puak yang dikatakan itu, tuan-tuan? Macam saya kata tempoh hari lah, dalam Bersatu ni ada puak-puak dia. Saya dah kata dah kan, dan puak-puak ini sekarang ini bertelagah sebab mereka yakin, not yakin lah, tapi mereka mempunyai keyakinan bahawa next PRU dia akan menang. Pemilihan parti ini 25, 26, 27 akan ada satu lagi pemilihan Parti Bersatu, tetapi dia boleh tunda sehingga 29. So maksudnya the next one, whoever the president, whoever di timbalan presiden, whoever the naib, 5 jawatan tertinggi ini, kalau menang Bersatu memegang kerajaan, na'udzubillah min zalik, maka kelima-lima ni akan jawatan menteri penuh, tuan-tuan.
Betul. Setuju. Dan dia 3 yang naib, tapi 3 lagi dilantik. Ke 1 dilantik, saya tak ingat berapa dilantik. Saya tak tahulah yang bersatu punya perlembagaan bagaimana, tapi ada yang dilantik. Ada yang dilantik. So di mana demokrasi di dalam bersatu? Siapa puak-puak ini? Kenapa berlaku puak-puak ini, tuan-tuan? Puak-puak ini berlaku kerana ada di kalangan mereka sebenarnya yang pro kepada PAS macam saya kata, dan yang pro kepada PKR. Kan? Plan dia untuk nak menjatuhkan Azmin itu berjaya. Tetapi kita kena ingat, Azmin ni pun dia pun tahu, dia pun bukan bodoh. Tak perlulah dia nak menonjolkan diri dia sangat. Dia boleh letak orang lain untuk bertanding dekat situ. Lebih-lebih lagi untuk lebih detail lagi, saya tak nak cerita sangat lah Kang. Bila saya cerita ni, nanti sumber maklumat dalaman saya ni akan diketahui di dalam Bersatu itu siapa. Sebab cerita-cerita ni memang kita kata kita tahu what's going on inside Bersatu, sehingga mereka berada dalam keadaan yang sebegini. Nah, dekat luar ni dia macam itik yang berenang di atas permukaan air, tuan-tuan. Atas tu relax je, tapi kat kaki kat bawah ni macam ni. Tengah kecoh kan, tengah kecoh. Tak apa, biarlah dia. Kan saya habis kat situ lah. Alright, saya habis dekat situ. Okay, sejam lah kita live ni, tuan-tuan. Lama. Okey, Prof Tajudin dalam baru-baru ini membuat satu kenyataan. Dia ni antara yang buat komentar politik juga, Prof Tajudin ni di dalam secara online. Tuan-tuan boleh tengok dekat YT YouTube dia sendiri. Telah membuat satu keteguran kepada PAS tentang bagaimana PAS ini sebenarnya penyebab kepada kerosakan di dalam negara kita. Kan, PAS ini menyebabkan kerosakan di dalam negara kita. Dan menyifatkan bahawa Akmal Saleh tu macam kucing je, macam anak kucing je, tak ada benda pun. Saya tegur PAS sebagai orang Islam, bukan ahli akademik. Ahli akademik Tajudin menjelaskan dia menegur PAS sebagai orang Islam dan bukan sebagai ahli akademik. Sebagai orang Islam, saya bertanggungjawab untuk mengingatkan umat Islam yang bercita-cita menjadi pemimpin dalam tradisi mereka yang mengingatkan Khalifah Umar di masjid tentang jubah panjangnya. Profesor seni bina itu, dia dalam bidang arkitektur, mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin yang mengingatkannya supaya fokus kepada seni bina. Ini susulan ulasan Tajudin yang menyifatkan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh sebagai anak kucing walaupun liar, berbanding PAS yang ibarat seekor rimau yang mampu merobek negara dengan jenama Islam politiknya jika tidak dibendung. Kan, jika tidak dibendung. Tetapi menurut apa orang kata, Taqiyuddin, menurut Taqiyuddin, bahawa yang jadi harimau ni bukan kami. Yang sepatutnya yang berpotensi jadi harimau bukan kami, dia kata. Yang berpotensi jadi harimau tu adalah Teresa Kok, dia kata. Dengan kenyataan tadi, dia kata, saya baca kenyataan Facebook dia. Saya sempat membaca dengan penuh teliti dan minat satu laporan di Malaysia kini bertajuk Academic Past Dangerous Foundation, Akmal Kitten in Comparison. Namun, ia kemudian betulkan menjadi kecewa terutama sekali berhubung tema dan rumusan yang dibuat. Sebalik agak akademik menghasilkan peluang okey, dia kata dia komen lah. Okey, alright, tak apa. So, Teresa Kok menjawab kenyataan itu. Dia kata Teresa itu rimau sebenar, bukan PAS. Teresa Kok digelar rimau. Teresa Kok, terima kasih Taqiyuddin. Teresa Kok menyindir, menyampaikan rasa terima kasih kepada Taqiyuddin kerana mempercayai kebolehannya diibaratkan seekor harimau. Saya juga ingin percaya bahawa saya seekor harimau, kata naib pengurusi DAP itu. Saya juga ingin percaya rakyat yang mahu mengundi saya melakukannya kerana mereka mahu harimau mewakili mereka di dalam dan juga di luar parlimen. Teresa Kok dia putar benda tu, daripada dia kutuk balik, dia kata terima kasih lah sebab panggil dia harimau kan. Harimau tu satu benda yang baik. Pada pandangan satu benda yang baik. So masalahnya kan dah kena lagi. Alright. So dalam isu itu sebenarnya, tuan-tuan, saya kata bahawa yang melampau dalam isu itu sebenarnya adalah Akmal Saleh dan juga PAS.
Ya, teresekut ada kenyataan dia, bagi saya dia kena betulkan, tetapi itu bukan maksudnya dia menentang Islam. Kenyataan berkenaan sijil halal itu tidak ada kena mengena dengan menentang Islam ataupun nak menentang orang Melayu ataupun nak menentang sijil halal. Tak ada kena mengena. Kalau kita baca dalam konteks dia, kalau kita adil dalam menilai dia, kita akan faham maksud yang dia nak buat, iaitu dia nak membela golongan-golongan peniaga-peniaga kecil yang akan terkena dan terjejas kalau sekiranya perkara itu diwajibkan. Kalau dikekalkan dengan sistem sekarang lah, melainkan kerajaan datang dengan sistem yang baru. Dan saya dah ulas perkara ini panjang.